Jaga. Betul ke babi haram? Betul lah. Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair, apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Ustaz Azam tolong buka timer. Baik tuan-tuan dan puan, seperti biasa rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama satu hari satu makra dari bunga ke bunga. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan salam 10 Jamadil Awal 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-43 musim yang keempat bersama-sama dengan saya jurulatih Quran anda Uwais Qarni. Jadi untuk makra kita nak baca hari ini, nak experience the dawn blessings, InsyaAllah kita akan mulakan bacaan hari ini daripada ayat yang pertama. Dah masuk surah baru tuan-tuan dan puan. Suratul Maidah muka surat 106. Tolong tuliskan di ruang komen tuan-tuan dan puan. Muka surat 106 ayat pertama dari Suratul Maidah. Tapi sebelum tu apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa gambar double tu? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Bagi yang baru join, welcome to the show. Kamera satu tak masalah. Cuba tengok kamera satu balik. Okey, tak apa tuan-tuan dan puan, apa saja masalah kita. Kita mengalami sedikit masalah technical camera. So kita cuba adjust sikit angle kamera ni Ustaz Azam. Okey, baik. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan sesi kita ni, topik perbincangan kita untuk zoom out sikit. Topik perbincangan kita untuk Daily Quran hari ni, episod yang ke-43 adalah berkenaan dengan level yang baru, topik yang baru berkenaan dengan makanan halal dan juga makanan haram. Cerita pasal keharaman daging khinzir ataupun daging babi. So insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey, baik tuan-tuan dan puan. So dan sebelum kita nak bincang ni, selepas daripada kita baca satu makra nanti tuan-tuan dan puan, that is our mission. Setiap hari, setiap pagi rutin kita baca Quran tuan-tuan dan puan. Sekejap lagi selepas daripada kita baca Quran, baru kita akan huraikan tajuk ni, iaitu ayat yang akan kita baca hari ni. Ayat yang ketiga Ayat yang ketiga dari Suratul Maidah tentang pengharaman daging khinzir dan juga bangkai dan lain-lain. Okey? So kita akan bincang selepas daripada kita baca Quran. Tapi sebelum tuan-tuan dan puan, boleh tak bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan, hantar aura yang positif kepada saya supaya kita rasa lebih ceria, seronok, semangat dan teroja-roja hujung minggu ini kita bersama-sama dengan ahli keluarga masing-masing kan. Okey, apa kata anda kumpulkan ahli keluarga anda untuk sama-sama tonton Daily Quran? Boleh ke tuan-tuan dan puan? Alright. Okey, so untuk hari ini
Tuan-tuan dan puan, kita akan baca Quran sama-sama. Seperti biasa, anda kena follow rukun daily Quran anda. Rukun daily Quran kita. Okey, saya cadangkan anda tolong terangkan rukun daily Quran kepada kepada ahli keluarga anda, anak-anak, isteri, suami, kepada cucu-cucu kalau ada, tuan-tuan dan puan. Terangkan kepada anda. Kalau kau baca Quran merangkak-rangkak, kau kena follow apa? Macam tu. Okey, so terangkan Okey, baik tuan-tuan dan puan. MSTLDS, that is our DQ pillars. DQ pillar. Okey, DQ pillars ada 6 rukun daily Quran kita, iaitu mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan lagu MSTLDS, mulut, suara, tempo, lagu, dialek dan juga style. Tiru yang ni tuan-tuan dan puan. Okey, yang mana satu dulu nak fokus bergantung kepada level anda. Kalau baca Quran masih merangkak-rangkak, follow mulut saya, tak payah tengok Quran di skrin saja. Tak payah tengok mushaf Quran sendiri, tengok Quran di mana? Di skrin saja. Okey, tuliskan di ruangan komen untuk level beginner. Tuliskan di ruang komen, level beginner, baca Quran merangkak-rangkak, tengok Quran di skrin sahaja. Dan juga tiru mulut ustaz. Tuliskan di ruang komen tu. Duta-duta daily Quran, bantu saya. Okey, kita ada Ustazah Suryani Cik Khas kata, Ustaz nampak tak komen saya? Setiap hari tak pernah dapat respon daripada Ustaz. Tapi masih setia bersama sahabat-sahabat semua. Akhirnya saya baca komen anda hari ini, Ustazah. Ustazah Suryani Cik Khas. Saya nampak. Saya nampak. Okey. Dia sebenarnya macam ni. Cara saya baca komen macam ni. Okey. Saya sebenarnya tak nampak komen anda kesemuanya. Okey. Komen yang saya baca adalah dipilih oleh admin kita. Untuk hari ini Ustaz Hasan ke Ustaz Azam? Ustaz Azam. Okey, Ustaz Azam akan pilih hari ini Ustaz Azam akan pilihkan komen-komen yang menarik. So menarik bagi dia. Menarik bagi dia. Kalau bagi dia tak menarik, dia tak pilihlah tuan-tuan dan puan. So cuba tarik perhatian Ustaz Azam. Belanja love sikit untuk Ustaz Azam. Siapa yang belanja love pelik-pelik untuk Ustaz Azam tu, InsyaAllah dia pilih komen anda, dia letak kat sini, saya baca. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Are you guys ready? Okey, berapa ramai di kalangan anda yang ready dan excited? Tuliskan dalam komen anda ready dan excited. Therefore, let's begin our mission. One day, one makra, beginning from the verse 1. The first verse of Surah Al-Ma'idah. Page number 106. This is hashtag Daily Quran episode 43rd season 4 together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nak lagu gapo ni Ustaz Azai? Hijaz. Ustaz Azai minat lagu Hijaz Okey, mari kita buat lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walash-syahral harama walal hadiya walal qalaid. ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Macam mana sebut? Udwan. Jangan jadi uduan. Okey? Dal mati qalqala sura. Okey? Bunyi dia, dal mati bunyi dia de. Bukan du. Biasanya dal, huruf qalqalah yang duduk dekat dengan waw, dia jadi automatik jadi uduan. Uduan. Okey? Sepatutnya udwan. Boleh? Tuan-tuan dan puan. Kita ulang sekali lagi ayat ni. Wa ta'awanu Okey, sekejap tuan-tuan dan puan. An ta'tadu tadi kita waqaf ke tak tadi Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'alal masjidil harami an ta'tadu. Kita waqaf kat situ Kat situ adalah waqaf lazim. Nampak tak mim kecil ekor ke tepi tu? Di situ wajib berhenti tuan-tuan dan puan. Kena ingat tau. Kena tanda dalam mushaf Quran masing-masing. Kalau anda sedang ada mushaf Quran masing-masing ni tanda. Okey, yang sedang tonton tengok skrin sila tanda kemudian nanti masa tengok rakaman nanti. Alright? Okey. Baik tuan-tuan dan puan. Kita ada Ustazah Sekeping Hati. Saya dah ikuti DQ dari season 2 lagi. Tapi Ustaz tak pernah sebut nama saya. Saya anggap saya adalah first timer. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah Sekeping Hati. Saya harap ini adalah nama sebenar mengikut IC dia lah. Okey, Ustazah Sekeping Hati. Ini saya nak bagi tips. Okey, saya nak bagi tips untuk menarik perhatian Ustaz Azam. Gunakan nama sebenar. Okey. Ini adalah kebenaran. Sampai tengok cerita tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan Kita akan baca ulang sekali lagi. Wa ta'awanu sama-sama. Ustazah Normi Khalid kata, Assalamualaikum, baru pagi ni dapat tengok live. Ni ada yang share, saya nak ikut belajar. First time ke Ustazah Normi Khalid? Welcome to the club bagi anda yang first timer. Okey, kita sebenarnya dah buat benda ni dah 600 hari dah, tiap-tiap pagi tuan-tuan dan puan. Okey, tak apa tuan-tuan dan puan, tak apa. It's better late than never. Cuba ulang. It's better late than never. Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita teruskan tuan-tuan dan puan. Wa ta'awanu. 1, 2, 3. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Surat sebelah. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Salah. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. 1, 2, 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Teruskan. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم. Sekali lagi. قل أحل. 1, 2, 3. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Ustazah Tafsirah Hasan. Suka ustaz nafasnya panjang. Saya cuba ikut pelan-pelan. Apa rahsianya? Masya Allah, tabarakallah. Dalam Daily Quran Season 2 kita ada banyak share tentang nafas ni. Boleh tak kawan-kawan duta-duta Daily Quran yang pernah dengar saya share tentang nafas ni? Okey, macam mana nak nafas panjang? Okey, boleh tak share? Ada 6, 7, 8 perkara saya cerita pasal share ni tentang latihan, tips dan sebagainya. Okey. Cuba boleh siapa-siapa share tak, tuan-tuan dan puan? Ada tak yang komen share, okey, di ruangan komen tentang nafas ni. So kita bantu Ustazah Tafsirah Hasan ni. Mungkin dia first time dan tak pernah dengar saya share tentang nafas. Boleh tak kawan-kawan bagi tahu? Okey, kita nak tengok di ruangan komen. Okay, Ustazah Zaimah Sapuan kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya baru first time ikut season ni. Saya ingin terus belajar. Better late than never. Yes, I like your mindset. Okay. Dia macam ni. It's now or never. Tuan-tuan dan puan. Kalau kita tak start sekarang, mungkin kita tak akan start sampai bila-bila. So, better late than never lah tuan-tuan dan puan. So, kita istiqamah. Mudah-mudahan istiqamah Ustazah Zaimah Sapuan. Okey, siapa yang dah bantu Ustazah Tafsirah Hasan? Soalan dia ni, cerita pasal nafas ni. Boleh tak bagi tips sikit kawan-kawan yang lain? Saya dah selalu share ni tuan-tuan dan puan. Okey, kalau Ustazah Tafsirah Hasan rasa tak puas hati dengan jawapan kawan-kawan kita hari ini, saya cadangkan anda join Ustazah Tafsirah Hasan, join dalam grup Telegram kita yang ada tertulis kat bawah tu, nampak tak? Grup Telegram, join dalam ni, tanya soalan. Dalam tu insya-Allah akan ramai yang akan bantu anda. Okey, kita ada 4,200 orang dalam grup tu yang semuanya yang telah follow daripada zaman berzaman dah, season berseason dah. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, mari kita teruskan tuan-tuan dan puan. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ayat ke berapa sekarang? Ayat ke-5. Okey, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan. 1, 2, 3. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن 1, 2, 3 إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Teruskan. يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء salah. Wa in kuntum junuban. Okey, sekali lagi tuan-tuan umpan. Wa in kuntum junuban. 1 2 3. Wa in kuntum junuban fattahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Okey. Ada ramai tak yang share pasal nafas di ruangan komen, Ustaz Azam? Ada ramai. Ada ramai ya? Berapa perkara biasanya mereka share? Kebanyakannya. Tak ada nombor. Oh, banyak bagi dalam bentuk karangan. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tak anda tulis point out berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya audiens kita akan lebih faham. Okey? Sementara tu kita teruskan dulu. Wadhkuru ni'matallah. Okey? Boleh tak sebut beberapa nama yang share tips-tips nafas tu? Nama saja. Sebut nama saja Ustaz Azam. Cari ya. Ustazah? Haslina Khalid. Lagi? Mana duta-duta dari Quran kita? Ustazah Azura Wahab pun ada lagi. Siapa lagi duta kita? Ustaz Abdul Latif Muhammad, baba saya. Masya Allah. Siapa lagi bagi tip nafas? Ustazah? Supina Hamzah. Ustazah Fadilah Sya'ari. Ustazah Zaidah Muhammad. Rosani Niki Abdullah. Mana duta-duta kita? Duta-duta kita ada tak hari ini? Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Mari kita teruskan. Ayat berapa tadi? Ayat 7. Wadhkuru. 1, 2, 3. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Surat 11. Sikit lagi nak habis misi kita satu makra' ni tuan-tuan dan puan. Sikit lagi. Kejap lagi kita nak bincang tajuk tentang macam mana babi tu jadi haram tuan-tuan dan puan. Kejap lagi kita nak cerita. Macam mana khinzir tu jadi haram. Ayat 10 sekarang muka surat 109. Okey, tolong tuliskan di ruangan komen muka surat 109 supaya kawan-kawan kita yang baru masuk tak penasaran ayat berapa kita sedang baca. Walladzina kafaru. 1 2 3. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah habis baca makra' hari ni. Jangan keluar dulu. Kita belum habis kelas tuan-tuan dan puan. Kita nak cerita pasal makanan halal dan haram merujuk kepada ayat yang ketiga dari suratul Maidah. Tengok muka surat 107 tuan-tuan dan puan. Ayat tu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan ke atas kamu bangkai. Diharamkan ke atas kamu memakan bangkai, darah, daging khinzir dan apa yang disembelih dengan selain daripada nama Allah padanya. Maknanya makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah haram dimakan. Haram dimakan. Wal munkhaniqatu, dan yang mati tercekik. Ni wal munkhaniqatu, yang mati tercekik. Wal mauqudhatu, dan yang mati kerana dipukul. Zaman dulu lagi ni, daripada zaman Nabi lagi dah ada dah kes dia pukul kan tuan-tuan dan puan. Wal mutaraddiyatu, dan yang mati kerana jatuh, accident. Langgar kan. Wan natihatu, dan yang mati tertanduk. Tuan-tuan dan puan. Wama akala sabu'u, dan apa yang telah dimakan haiwan buas. Dah kena makan dah oleh binatang lain, kita pun nak ambil nak makan. Tak boleh. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kamu sempat sembelih. Wama dhubiha 'alan nusubi, dan apa yang disembelih ke atas nama berhala-berhala. Tak boleh juga makan makanan yang disembelih di atas nama berhala. Okey? So, jadi tuan-tuan dan puan, okey, sampai situ saja kita nak cerita yang tu. Okey, yang tu dah masuk bab lain. Ni cerita pasal haram makan benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan ni. Okey, tuan-tuan dan puan, kita nak tengok dia punya terjemahan maknawi. Cuba tengok ma wa ma uhilla, dan apa-apa yang disembelih. Okey? Dan apa-apa yang disembelih tuan-tuan dan puan. Apa-apa di sini dimaksudkan ialah binatang. Okey? Apa-apa di sini dimaksudkan ialah binatang. Kalau orang yang hanya reti tentang bahasa Arab, dia tahu ma tu maksud dia ma apa, so dia mungkin dia akan faham sendirilah tuan-tuan dan puan, dia akan faham kelain. So ma di sini, ma kalau kita belajar nahwu, okey, kalau kita belajar nahwu, ma di sini kita panggil ma barang. Ma barang. Okey, nanti kita ceritalah dalam kelas nahwu, kelas tertutup nanti. Siapa yang dah join? Siapa ngaku sikit di ruangan komen siapa yang dah join, siapa yang dah beli workbook. Hari ini workbook adalah harga terakhir untuk harga promo RM120. Okey, malam ni pukul 11.59, itulah harga terakhir. Pukul 12 malam dah naik kepada harga RM150. Untuk yang nak dapatkan workbook Matan Ajurumiyah untuk nak belajar nahwu dalam kelas tertutup kita, yang mana kelas ni kita akan mulakan minggu depan hari Sabtu
pukul 9 pagi kelas tu. Okey, berapa kali? Kelas tu dia mungkin 2 kali sebulan. Saya bajet macam tu lah tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab kita nak recap apa yang kita dah belajar dalam Daily Quran setiap pagi. Okey, esok kita ada belajar Nahu. Sebab dalam Daily Quran ni limited sangat timing dia untuk nak bagi faham kepada anda. Bagi yang serius nak belajar Nahu lah. Okey, supaya kita boleh elak faham Al-Quran dengan akal sendiri. Itu tagline kita punya Daily Quran Season 4 kita. Baik tuan-tuan dan puan, sedikit tentang berkenaan pengharaman khinzir. Okey, ini berdasarkan tafsir Al-Manar. Dengar ni, dalam kitab tafsir Al-Manar dia kata pengharaman khinzir adalah disebabkan ia membawa beberapa kemudaratan, sama ada dari aspek chemistry dia, kimia dia, mikroorganisma dia, dan sikap iaitu psikologi. Okey? Macam mana ni? Dalam kitab tafsir Al-Manar kata, dia boleh menghilangkan perasaan cemburu. Iaitu kita namakan dia dayus. Tuan-tuan pernah dengar perkataan dayus? Dayus ni bahasa Arab. Ad-dayus. Dayus ni apa? Suami yang tidak cemburu melihat... Tuliskan di ruang komen. Apa maksud dayus? Dayus adalah orang, macam mana nak bagi tahu? Isteri dia buka aurat, ataupun isteri dia cantik, isteri dia tak tutup muka, lelaki lain tengok isteri dia, puji isteri dia cantik, menggiurkan, tapi suami dia tak rasa apa-apa, bahkan bangga. Ini adalah dayus. Ini antara salah satu contoh dayus, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya bukan setakat tu, tuan-tuan dan puan. Itu hanya permulaan dia, tuan-tuan dan puan. Permulaan dayus tu macam tu. Dia tak rasa jealous, dia tak rasa cemburu, dia tak rasa marah dengan lelaki lain yang melihat kecantikan isteri dia. Oh, lawalah bini kau. Dia tak jealous. Sebab tu bini saya kena tutup semua. Saya tak nak orang lain tengok kecantikan ataupun keburukan ataupun kekurangan isteri saya. Kita simpan dalam gobok isteri kita. Ni lelaki-lelaki yang ada kat sini ni. Dengar ni. Dia kata, biasa tu adat orang zaman sekarang kan. Pergi keluar nak pakai makeup semua. Nak tunjuklah dia lawa lah. Bagi dia rasa confident sikit. Biasalah tu. Ni suami kata macam ni. Itu ada ciri-ciri permulaan dayus, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Mungkin dia pernah makan babi. Mungkin tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Ni disebut oleh ulama ni dalam kitab tafsir Al-Manar. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Ini mungkin pendapat para ulama, tetapi kita kena ingat firasat para ulama ini ada barakah dia, tuan-tuan dan puan. Mereka bukan sebut saja-saja. Mesti berdasarkan pengalaman, tuan-tuan dan puan. So, kalau kita pernah makan benda-benda yang haram, tuan-tuan dan puan, memang kita mungkin akan menjadi masalah psikologi macam ni. Okey? Itu antaranya. Ada banyak lagi. Kerana apa? Kerana benda tu benda haram. Kan? Okey, cuba kita tengok ni. Kita tengok apakah kesan kepada batin ataupun dalaman manusia bila buat perkara yang haram ni. Ada 4 perkara. Yang pertama, hati jadi keras. Hati tak sensitif. Baca Quran tak terasa pun nak mengalir air mata. Itu tanda hati keras. Orang hatinya keras adalah disebabkan pemakanannya yang haram. Tak bahagia juga kerana makanannya makanan yang haram. Cek tuan-tuan dan puan. Orang yang ada masalah, yang risau, yang susah hati, cek makanan dia. Kehalalan makanan dia. Permintaan doa dia tidak diterima. Duk minta dengan Allah. Duk doa dah tak dapat. Cek makanan. Okey? Tuan-tuan dan puan. Malas untuk melakukan ketaatan dan ibadat. Rasa Allah nak kena semayang. Allah susah nak puasa. Allah, semua Allah. Bila ibadat je, bila baca Quran je, Allah. Tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan. Kita ada. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan. Oh, ramai yang minta tips tentang nafas. Kejap lagi. Okey, jangan delete dulu. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Saya nak cerita apa ni tuan-tuan dan puan? Saya nak cerita ialah tentang halal haram makan kita ni sangat memainkan peranan. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita tak tahu dalam makanan tu ada babi, macam mana Ustaz?
Okey, dia ada dua benda tuan-tuan dan puan. Yang pertama, dosa dengan tak dosa. Sengaja makan babi, dosa. Tak sengaja makan babi, tak dosa. Tapi kesan dia tetap ada. Dia sama dengan contoh kita makan racun. Okey, dengar betul-betul saya punya analogi saya ni tuan-tuan dan puan. Dengar betul-betul ni tuan-tuan dan puan. Okey, dengar. Racun ini dia boleh membunuh. Okey, sifatnya membunuh racun ni. Okey, ada dua orang datang. Seorang tahu itu adalah racun. Dia tahu itu adalah racun. Dan dia sengaja minum, tuan-tuan dan puan. Dia sengaja minum. Apa hukum dia? Dosa. Mati tak? Matilah. Racun itu boleh membunuh. Okey? Dosa tak? Dosa. Sebab apa? Dia dah tahu dah itu racun dan dia sengaja minum dan dia mati. Kesan dia mati. Berbeza dengan orang yang seorang lagi ni, dia tak tahu. Dia tak tahu itu racun. Dia datang, dia dahaga. Dia pun minum. Dia minum, tuan-tuan dan puan. Dosa tak? Tak dosa. Tapi mati tak? Tetap juga mati. Tuan-tuan dan puan, samalah dengan makan semut ke, makan babi ke, makan apa, benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah. Tuan-tuan dan puan, hukum adalah satu perkara yang lain. Kesan kepada tubuh kita adalah satu perkara yang lain. Kesan zahir, kesan batin. Dua-dua ada kesan, tuan-tuan dan puan. Orang kata makan semut jadi benak 40 hari. Tahu benak? Benak 40 hari. Orang Kelantan kata benak. Benak. Apa dia benak? Bahasa KL? Bodoh. Lembab, bodoh. Jadi lembab. Jadi bodoh. Makan semut kan? Makan semut seekor benak 40 hari. Macam mana tu? Batin dia. Batin dia. Sengaja haram tak? Tak haram kalau tak sengaja. Okey, tapi kesan ada tak? Kesan tetap ada. Okey? Tuan-tuan dan puan. So, ramai kena serius dengan bab semut ni. Okey, baik. Faham tak apa perkongsian saya pada hari ini? So, ceritanya adalah tuan-tuan dan puan, kita jagalah makanan kita insya-Allah. Dia akan membantu kita untuk istiqamah baca Quran setiap pagi. Okey? Instead of kita banyak memberi alasan kepada Quran, tuan-tuan dan puan. Luangkan masa untuk Quran setiap pagi. Baik. Sekarang saya nak share dengan anda tentang nafas ni. Okey, kita ada Ustazah Siti Zabedah Mat Rostam, dia kata rasa berdetak juga. Allahu Akbar. Berdetak ni maksudnya sentap ke apa? Saya kalau cakap ni memang tak ada sensor lah. Selalulah kena tegur dengan baba saya, masya-Allah tabarakallah. Cakap tu elok-elok sikit. yang mendengar ni semua senior citizen. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan dan puan, saya cakap macam mana pun, jangan melihat kepada siapa yang bercakap. Okey? Lihatlah kepada apa yang dicakap, tuan-tuan dan puan. Ingat ni, ingat pesanan saya, tuan-tuan dan puan. Kalau anda nak kira umur saya 33 dengan anda yang berumur 13 tahun, memanglah tuan-tuan dan puan, kita ada gap yang berbeza. Tuan-tuan dan puan. Tapi kita ingat, hubungan kita sekarang adalah hubungan siapa dengan siapa? Hubungan guru dengan murid. Anda ingat, saya cakap sentap ke, berdetap ke, menzas-zas kiri, kanan, atas, bawah, meleleh air mata darah dan nanah sampai ke lutut, main biola seorang-seorang bawah jambatan, sentap. Kan? Main biola macam tu kan, sedih yang amat. Ustaz kata macam tu, kena kat saya ustaz, sampai hati ustaz kata macam tu. Ingat tuan-tuan dan puan, ini adalah kata-kata guru untuk anak muridnya. Kalau dia rasa seorang guru kata macam tu kepada dia sebagai anak murid, insya-Allah dia akan boleh terima. Okey? Insya-Allah dia boleh terima. Mudah-mudahan Allah SWT membuka hati kita untuk terima apa saja teguran daripada guru kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Ustazah Atiza Saila. Saya pakai tutup muka ustaz, tapi mahram saya tak setuju. Pakai tutup muka kepada bukan mahram sudahlah. Jangan pakai depan mahram. Betul dah tu mahram tak setuju. Mahram nak tengok muka kita. Yang bukan mahram dah lah, tutuplah muka. Faham tak ni? Ustazah Atiza Saila. Okay. Mungkin maksud dia nak pakai produk tu lebih luar, so mahram dia tak bagi. Ustazah Maiza Syuja, alhamdulillah setiap mengikuti
Setiap hari mengikuti kelas Ustaz, tenang meresap terus ke dalam jiwa ana, hilang segala kekalutan tugas-tugas yang ana hadapi tiap waktu. Ustazah Maiza Syuja', Masya Allah, tabarakallah. Ustazah Rokiah Mat Yeh, Alhamdulillah dengar live Ustaz masa perhimpunan mingguan. Sedikit tak sempurna kondisinya. Tapi ana nak buat. Tapi apa nak buat? Terpaksa pandai-pandai adjust. Yes, bagus. Ustazah Rokiah Mat Yeh. T. Suhaini, hati keras. Tak bahagia, risau, susah hati, doa tak diterima, malas dalam beribadah, tanda-tanda pemakanan bersumberkan haram. Yes, exactly, T. Suhaini. Okay, Ustazah Romalah Osman, boleh tak Ustaz kongsi diet yang boleh jaga nafas masa baca Quran seperti yang Ustaz cakap dalam season 4 sebelum ni? Harap dapat kongsi dalam grup Nahu dan Sorof. Grup Nahu Sorof ajar nafas? Tak boleh. Kelas nak cerita nafas dalam kelas nafas lah. Mana boleh cerita dalam kelas Nahu Sorof? Okey. Kita cerita dalam kelasnya. Okey, kita ada kelas yang cerita bab nafas ni, tuan-tuan dan puan. Ustazah Maimun Azimun. Soalan anak Ustaz Uwais, ada seekor lembu jatuh dalam gaung yang berlumpur, kepalanya terbenam ke dalam lumpur. Bagaimana nak sembelih lembu tersebut sebelum lembu tersebut mati? Okey, yang pertama dia ada beberapa step. Step yang pertama ialah keluar cepat-cepat daripada kereta. Okey, bawa keluar pisau, terus pergi kepada lembu tu, keluarkan dia, cek dia masih bernafas, ada nadi lagi, dan terus sembelih dia. Bismillah, ya Allahu Akbar. Okey, dan daging tu boleh ambil. Kena cari tuan dululah. Macam mana nak sembelih lembu tu? Ambil pisau, sembelih. Kepala duduk bawah. Kepala duduk bawah. Maksudnya tadi kepala terbenam. Kepala terbenam? Keluarkan kepala lah. Dari belah kaki. Kena sembelih dekat urat marih lah. Tak boleh sembelih kat kaki. Tuan-tuan dan puan, kena sembelih. Kena cari urat marih dia dan sembelih di tempat urat marih tu. Kalau memang tenggelam semua satu badan, lembu tu dah mati, tak boleh nak buat apa, tak boleh lah. Tak boleh lah, dah jadi bangkai dah. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan. Terima kasih atas soalan. Okey, nak cerita pasal nafas sikit, tuan-tuan dan puan. Tadi Baba ada share tips nak panjang nafas. Ini amalan-amalan orang tua-tua dulu, ada barakah, tuan-tuan dan puan. Okey, ini tips yang Baba selalu share dengan saya macam mana nak latih nak panjangkan nafas. Okey, dengar ni. Ini tips yang terakhir. Berapa ramai yang masih live dengan kita ni? Kita dah lama ni. 2.2. Dengar betul-betul ni, tuan-tuan dan puan. Ini tip nafas yang kita terima daripada amalan orang tua-tua yang ada barakah dia. Yang Baba selalu pesan kepada saya. Dengar ni. Bangun pagi-pagi daripada tidur, ini adalah latihan nafas ya. Ini adalah latihan nafas. Antara daripada latihan nafas. Alright? Yang saya tak pernah share dalam Daily Quran. Dengar ni. Betul-betul ni. Sebab Baba dah ada share tadi. Okey, saya bagi sekarang. Ini buah kilah ni sebenarnya. Buah kilah. Tahu buah kilah? Okey. Tuan-tuan dan puan. Mula-mula, bangun daripada pagi. Kan kita gosok gigi kan? Lepas gosok gigi, kita kumur kan? Tuan-tuan dan puan. Kita kumur, kita buangkan saki baki ubat gigi. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Okey, apa kita buat? Kita masukkan air ke dalam mulut dan langut ke atas. Langut. Tahu langut? Langut ke atas dan gelegakkan air dalam mulut tu. Dalam hati, baca surah Qul Huwallah. Dalam hati, baca suratul Ikhlas. Sebanyak yang mungkin. Contoh. Dalam hati, jangan baca dengan lidah pula. Kalau baca dengan lidah, yang pertama, dalam jamban. Yang kedua, tertelanlah air tu. Tersedak nanti, tuan-tuan dan puan. Okey? Okey, baca dalam hati. Dia macam ni. Saya bagi contoh. Minum air, gelegakkan. Duduk tengah tu, duduk tengah gelegak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak yang mungkin setakat nafas yang anda dapat. Dah agak-agak nafas nak putus dah, tunduk dan buang air itu. Buat sekali lagi. Dalam 3 kali cukuplah setiap pagi. InsyaAllah ada barakah, nafas kita akan jadi panjang insyaAllah. Okey? Ini amalan orang tua-tua dulu yang saya terima dan termasuklah saya terima daripada Baba. Mudah-mudahan tips ini, amalan ini akan membantu kita untuk memanjangkan nafas dan kita lebih seronok
untuk membaca Al-Quran. Tapi bagi saya tuan-tuan dan puan, ramai yang rasa dia pendek nafas tetapi sebenarnya nafas dia panjang. Dia just tak tahu how the exact way to breathe. Dia just tak tahu macam mana exact way untuk dia breathe, tuan-tuan dan puan. Okey, ramai kata dia pendek nafas. Tapi berenang menyelam elok-elok ada nafas panjang. Time baca Quran tiba-tiba pendek nafas. Sebenarnya tak ada orang tolong ajarkan. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Okey. So, sebab itulah tuan-tuan dan puan, ketika baca Quran, guru dia akan main peranan untuk ajar kita tips untuk ambil nafas, tuan-tuan dan puan. Tips untuk latih nafas kita. InsyaAllah kita akan lebih seronok untuk baca Quran. Baik, tuan-tuan dan puan, esok seperti biasa temu janji kita jam 7.27 pagi. Salam sayang daripada saya, Uwais Qarni, untuk anda. Daily Quran, satu hari, satu makra. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.